Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan seluruh rakyat Malaysia supaya tidak memperalatkan isu-isu sensitif bagi kepentingan mana-mana pihak. Titah baginda setiap rakyat dijanjikan hak serta kebebasan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, namun kebebasan itu mestilah tidak melangkaui nilai yang menjadi asas perpaduan negara. Begitu juga dalam agenda politik, mesti ada noktah dan batasan yang tidak harus kita langgar. Jika polemik politik dibiarkan berlarutan, lambat laun rakyat juga yang akan mendapat padahnya. Percayalah, perpaduan dan keamanan yang telah kita bina selama 62 tahun ini, jika hilang, akan sukar untuk dikembalikan. Dan nasihat beta, buanglah yang keruh dan ambillah yang jernih. Mana-mana yang tercela, rawatilah segera agar yang retak akan kembali bertaut. Al-Sultan Abdullah bertitah baginda menyambut baik usaha kerajaan dalam menghadapi suasana ekonomi dan geopolitik yang semakin mencabar serta mengalu-alukan pelbagai langkah diambil oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi dan kewangan negara di samping menangani kos sara hidup dan membasmi kemiskinan. Baginda turut merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, anggota pentadbiran, penjawat awam dan anggota pasukan keselamatan yang sentiasa taat setia dalam melaksanakan tugas selain warga Istana Negara yang banyak membantu Seri Paduka dalam menggalas amanah sebagai Ketua Utama Negara. Tegas baginda, generasi muda perlu dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan dan nilai jati diri yang tinggi. Justru Al-Sultan Abdullah menyarankan program yang boleh menyemai nilai mulia, jati diri dan semangat patriotisme hendaklah dianjurkan di setiap pelosok negara. Al-Sultan Abdullah pada istiadat berkenaan turut mengambil kesempatan menjunjung kasih kepada Raja-Raja Melayu di atas kepercayaan dan sokongan yang diberikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan bijaksana agar dapat dikecap oleh segenap lapisan rakyat. Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat mengetuai senarai 42 penerima darjah kebesaran Persekutuan 2019 daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersempena Hari Kepeteraan Yang di-Pertuan Agong. Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan itu yang berlangsung di Balerong Sri Istana Negara. Pada istiadat pengurniaan hari pertama hari ini, Tengku Maimun 60 tahun yang dilantik memegang jawatan itu pada 2 Mei lalu menerima darjah Panglima Mangkunegara PMN yang membawa gelaran Tan Sri. Turut menerima darjah PMN ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ismail Bakar dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Selain tiga tokoh tersebut, istiadat turut menyaksikan 15 individu lain menerima darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang juga membawa gelaran Tan Sri, iaitu Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dewi Wong Dakwa, Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Borhan Dolah. Pada tahun ini, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan kepada 795 individu daripada pelbagai kategori. Bagi power dan digunakan. Sementara itu, kerajaan komited untuk memulihkan negara agar bebas daripada rasuah dan salah guna kuasa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ini akan dilaksanakan dengan mengukuhkan pentadbiran negara berdasarkan kepada prinsip rule of law dan pemisahan kuasa seperti mana telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian dalam ucapan tahniah bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong hari ini. Tun Dr. Mahathir berkata sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ke-62 pada 31 Ogos yang lalu menyerlahkan kesepakatan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Ia sekaligus menunjukkan rakyat Malaysia boleh duduk bersama, berkongsi sesuatu nilai yang dihargai secara harmoni walaupun berlainan kaum, berbeza latar belakang dan kepercayaan.
Tun Dr. Mahathir juga berkata kerajaan akan sentiasa menghormati dan terus mempertahankan kedaulatan institusi raja berperlembagaan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta keistimewaan orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain seperti yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan.